Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'ama sallallahu alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimina muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan dengan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا نبي التوبة. السلام عليك يا شفيع الأمة. السلام عليك يا مشفع. السلام عليك يا طه. السلام عليك يا ياسين. السلام عليك يا مدثر. السلام عليك يا مزمل. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا نبي التوبة. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمدا عبده ورسوله. قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهاده. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين. السلام عليك وعلى من حولك من أصحابك من المسلمين المسلمات ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوسل ونتوجه إليك بنبيك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبي رحمة يا رسول الله. يا رسول الله. يا رسول الله. إنا نتوجه بك إلى ربنا في تيسير جميع أمورنا وفي قضاء حاجاتنا وفي شفاء أمراضنا وفي موتنا الإيمان والإسلام وحسن الخاتمة وبرؤية نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبفتح الفتوح العارفين علينا. اللهم الشافي فينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dalam sihat walafiat, dalam amal dan ibadat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, menyambung kembali kita di dalam pengajian kitab Fardu Ain kita, iaitulah dalam kita membaca kitab Syarhus Sudur yang mensyarahkan tentang hal ehwalnya kematian dan kubur. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kitab ini telah ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama yang besar yang wafat tahun 911 Hijrah, dan sama-samalah kita hadirkan suratul Fatihah kepada beliau. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan limpahkan keberkahan ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pengajian kita semalam telah kita membicarakan tentang bagaimana kematian itu hendaklah kita dalam keadaan mengingatkan kita akan mati supaya kita juga mempersiapkan diri kita untuk kembali kepada Allah. Dan di antaranya waktu kita di saat-saat akhir umur kita untuk kita nak menghadap kepada mati, hendaklah kita bersangka baik yang sepenuhnya kepada Allah. Kerana akan Allah Ta'ala melakukan atas diri kita apa yang kita sangka baik kepada Allah. Kalaulah kita sangka baik, Allah Ta'ala tu sayang kita dan Allah Ta'ala akan selamatkan kita, Allah Ta'ala akan pelihara kita, ampunkan dosa kita, maka begitulah akan Allah Ta'ala perlakukan atas diri kita. Begitulah yang telah kita dengarkan bagaimana seorang pemuda yang di mana beliau ini bukanlah sangat baik, tetapi beliau juga ada mempunyai keyakinan akan kebaikan Allah Ta'ala di saat akhir umurnya. Beliau ditanyakan kepadanya, maka dia mengatakan bahawa kalaulah aku dengan ibuku, sudah tentu ibuku akan menyelamatkan aku, tetapi Allah lebih sayang kepadaku, lebih daripada ibuku sayang padaku, dan aku yakin Allah akan selamatkan aku. Begitulah setelah dikebumikan mayatnya, kemudian seorang daripada yang mengkebumikan mayatnya itu terjatuhlah satu batu ke dalam lubang kuburnya, maka nak diambillah batu tu untuk diangkat, ditutupkan lubang kuburnya. Tiba-tiba melihat kuburnya seluas-luas mata memandang dengan cahaya, dengan penuh dengan nur. Subhanallah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, Allah Maha Kaya. Dia boleh lakukan segala apa yang dia kendaki. Walau bagaimana kita seorang manusia yang lalai, yang lupa pada Allah, tetapi kalau Allah Ta'ala nak mengampunkan kita, nak memberikan kita kebaikan dan keselamatan, itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma di sini tak bolehlah kita mengambil ringan. Kenapa? Kerana kita juga perlu membuatkan persediaan dengan kita beramal soleh, dengan mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah SWT. Dan untuk mengingatkan akan kita supaya kita tak lupa pada mati itu, maka kita disunatkan menziarah kubur. Dengan kita menziarah kubur, kita dapat ingat, inilah tempat aku pun akan balik, aku pun akan mati, tinggal rumah, tinggal kereta, tinggal segala-galanya. Yang hanya aku bawa ialah kain kapan putih saja dan amalan aku. Begitulah dia para jemaah sekalian, dalam mengingati akan mati ini membawa kita terputus daripada kelazatan hidup dunia. Kita terputus daripada kemaksiatan dan segera kita melakukan taat pada Allah dan segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya para jemaah sekalian, pada hari ini insya-Allah pada petang yang mulia ini saya menyambung lagi dalam kitab yang sama dalam membicarakan iaitu Babun Naziril Maut. Apakah dia yang memberi peringatan untuk mati? Apa yang memperingatkan kita untuk mati? Apakah yang memberi signal kepada mati? Apakah yang memberi isyarat kepada mati? Maka berkata Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, menukil daripada Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala yang di mana mengatakan bahawa telah datang daripada banyak riwayat-riwayat hadis bahawa sebahagian para anbiya, para nabi-nabi, di mana mereka apabila didatangi oleh malaikat maut, maka malaikat maut itu pun mereka berkata pada malaikat maut, engkau telah pun datang kepadaku, tetapi engkau tidak mengantarkan sesuatu signal, isyarat kepadaku supaya kita boleh bersiap-siap, berjaga-jaga. Baguslah kalau sekiranya kita nak mati, kalau malaikat maut boleh bagi signal kepada kita, bagus juga, jadi kita boleh siap-siap. Ini pernah juga berlaku pada seorang Nabi Allah, iaitu Nabi Allah Daud AS. Nabi Allah Daud AS, dia adalah salah seorang Nabi yang banyak menangis. Beliau ini ada satu bilik khas, dan di situlah dia akan beribadat dan selalu dia menangis pada Allah. Sampai-sampai pipi dia itu berbekas tanda air mengalir, air mata dia. Macam longkang sedikit nampak tanda bekasnya. Subhanallah, begitulah Nabi Allah Daud AS.
Maka Nabi Allah Daud AS, dia kuncikan bilik ibadat dia tu, tak benarkan sesiapa pun masuk melainkan dengan izin dia. Maka satu malam dia bila balik ke rumah, dah masuk ke bilik ke tempat yang dia ibadat, tiba-tiba dia dapati ada seorang sudah berada dalam bilik ibadat dia itu. Dia pun terkejut. Siapa engkau? Maka kata orang tersebut, maka siapa izinkan kau masuk ke dalam bilik aku ini? Maka jawab orang itu, yang mengizinkan aku masuk ke bilik kau ini ialah yang mengizinkan kau masuk ke bilik ini. Ini lain macam ni. Nabi Daud dah rasa, adakah engkau ni malaikat? Jawabnya, benar, aku malaikat Israel. Lagi terkejut. Malaikat Israel kerja dia apa tuan-tuan? Mengambil nyawa. Maka maka Nabi Daud AS kata, engkau nak ambil nyawa aku ke? Jawab malaikat maut, tidak, aku datang ziarah aja. Masya Allah, lega hatinya Nabi Allah Daud AS. Kemudian Nabi Daud AS pun berkata, ya malaikat maut, boleh tak engkau janji kepada aku? Kata malaikat maut, boleh. Apa dia? Kalau engkau nak ambil nyawa aku, sebelum tu engkau bagilah signal, bagilah isyarat, bagilah petanda. Jadi bolehlah aku siap-siap. Malaikat maut pun berkata, boleh insya-Allah. Jadi itu satu perjanjian. Maka Nabi Allah Daud AS pun hiduplah dengan umurnya yang dikurniakan Allah, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Wow. Dan dia pun rasa heran. Kenapa malaikat maut tak hantar signal kepada aku ni? Maknanya bila ni nak mati ni? Dah semua 100 tahun. Tak lama kemudian datanglah malaikat maut nak ambil nyawa dia. Maka Nabi Daud pun berkata, hai malaikat maut, engkau telah mungkir janji kepadaku. Apa janji aku pada engkau ya Nabi Daud? Nabi Daud pun berkata, kau dah janji kalau nak ambil nyawa aku, engkau nak bagi signal dulu, bagi isyarat, bagi tanda. Ini kau terus datang nak ambil nyawa aku. Mana janji kau dulu tu? Maka jawab malaikat maut, aku dah hantar dah signal, dah hantar dah isyarat. Kau tak dapat, kenapa kau tak dapat lagi ke? Jawab Nabi Daud, tak ada apa pun. Tak ada siapa bagi tahu, tak ada apa isyarat, tak ada apa tanda. Maka malaikat maut pun kata, itu uban yang atas kepala engkau tu. Oh, Masya Allah. Jadi uban atas kepala tu ialah sebagai satu isyarat, sebagai satu tanda. Ingat-ingatlah, dah nak sampai nak balik dah ni. Jangan duk sibuk lagi dengan dunia, dengan maksiat, jangan leka. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Maka begitulah Nabi Allah Daud AS pun diambillah nyawanya oleh malaikat maut. Begitulah dia Al-Imam Qurtubi menceritakan sebahagian daripada para nabi-nabi Allah ni, bila didatangi oleh malaikat maut, mereka pun berkata pada malaikat maut, kenapa kau tidak hantarkan sesuatu utusan untuk memberitahu pada kami, untuk kami bersiap sedia? Maka berkatalah malaikat maut, sesungguhnya aku sudah hantar utusan yang banyak kepada kamu. Iaitu utusan apa tu? Pertama, daripada sakit. Sakit ni tuan-tuan, untuk kita nak beringat-ingat. Mungkin kita ini dah akhir dah umur kita. Sebab itulah jangan kita dah letak harapan tinggi, lepas sakit ni aku sihat, nanti aku nak buat itu, buat ini. Jangan. Sakit ni kita ingatlah, kalau aku mati ni, ya Allah, aku bertaubat padamu, ya Allah. Ingat macam tu, ingat nak mati sudah. Memanglah orang yang datang ziarah kita, jangan susah hati, jangan bimbang, insya-Allah sihat. Itu tak menjadi salah. Tapi dalam kita, diri kita yang sakit ni, ya Allah, ini sudah petanda Allah nak ingatkan aku, nak balik dah. Jadi dengan itulah dia tuan-tuan. Macam sekarang ni pun, sekarang penyakit ini meratai dunia pula. Penyakit COVID ni nak menunjukkan apa? Bumi ini pun sudah mula dekat dengan ajalnya. Kalau kita sakit, kita dekat dengan ajal kita. Kalau bumi sakit, seluruh dunia sakit, inilah menunjukkan bahawa dunia ini pun sudah dekat sampai ajalnya. Dan dekat habislah, tamatlah tempoh dunia ini. Iaitu nak kat kiamat lah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan demikian jugalah malaikat maut kata, aku telah hantar utusan aku, iaitulah uban di kepala. Uban macam kita sebut cerita Nabi Daud tadi. Jadi kita ni orang kalau dah berumur lebih 40 tahun ni, kalau dah beruban tu,
siap-siaplah. Ya, sebab tu kata Ibn Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sepupu Nabi SAW, beliau mengatakan, kami Ahlul Madinah, apabila sudah berumur 40 tahun, kami sudah anggap diri kami nak pulang balik kepada Allah. 40 tahun dah rasa dah nak balik. Kita 40 tahun, oh masih strong lagi lah. Wah, masih kuat lagi lah. Wah, boleh lagi tambah satu lagi. Tambah satu apa pula? Nampak tuan-tuan? Inilah kadang-kala kita ni manusia tuan-tuan. Ya. Dan demikian juga kata malaikat maut, aku dah hantar dah utusan aku. Iaitu umur kamu yang sudah meningkat. Umur kita tuan-tuan. Paling-paling kalau kita ikut umur Nabi SAW 63 tahun. Itu pun umur Nabi. Dan umur Nabi antara kita dengan kita Nabi, antaranya sampai 60 tahun, tak sampai 60 tahun, atau 60 tahun lebih, atau 70 tahun. Jarang-jarang sampai 90 tahun. Kadang sampai 100 tahun. Memanglah susahlah nak dapat macam tu. Tapi begitulah dia malaikat maut sudah hantar utusannya. Begitulah juga malaikat maut mengatakan, aku telah hantar utusanku pada kamu, iaitu dengan penukaran pendengaran kamu dan penglihatan kamu. Mata dah mula rabun, telinga dah mula tak dengar. Ustaz, dia punya sound system dah rosak lah. Macam tu lah dia tuan-tuan. Jadi dengan kita punya keadaan kelemahan, kekurangan, itu dah menunjukkan masa kau nak balik dah dekat. Jangan duk ingat lagi nak kejar itu, kejar ni. Dunia dah tak ada lagi lah untuk kau. Ingatlah nak balik pada Allah. Siap-siapkanlah untuk bekalan pulang kembali kepada Allah. Allahu Akbar. Macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi ini semua sebagai peringatan untuk kita, ya. Dan demikianlah Allah, dan demikian pula di dalam sepotong riwayat pada Abu Nuaim daripada dalam kitab Hilyah, daripada Mujahid mengatakan, tidaklah daripada sakit seseorang hamba itu melainkan utusan malaikat maut sudah ada di sisinya. Jadi bila seseorang tu sakit, utusan ataupun kita katakan pengganti malaikat maut sudah ada di sisinya. Maka apabila dia telah sakit di akhirnya umurnya itu, maka datanglah malaikat maut pula yang sebenar-benarnya untuk datang ambil nyawa dia. Maka dia pun berkatalah, hamba Allah ini berkata, ya malaikat maut, kenapa kau datang pada aku dengan kau tak beritahu pada aku? Maka berkata malaikat maut, aku telah hantar kau peringatan. Aku telah hantarkan kau seorang yang menjadikan kau ingat. Iaitu apa dia? Iaitu dengan sakit. Begitulah. Aku telah hantarkan kau banyak peringatan demi peringatan, utusan demi utusan. Dan sekarang aku sendiri yang datang. Dan tidak ada lagi utusan. Dan tidak ada lagi peringatan selepas aku ini. Kenapa? Kerana akulah malaikat maut yang akan mengambil nyawa kamu. Allahu Akbar. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ya. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah mengeluarkan satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, a'dzarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sana. Allah Ta'ala memberi keuzuran, memberi tempoh kepada seseorang hamba sehinggalah umurnya 60 tahun. 60 tahun itulah tempoh yang diberi oleh Allah. Maksud tempoh tu diberikan dia kesempatan apa dia nak buat, apa nak beramal. Lepas 60 tahun tu dah tak ada lagi lah untuk dia nak berhujah atau dia nak berdolak dalih. Oh, saya belum siap. Oh, saya belum beramal. Tak ada lagi. Aku dah bagi kau sampai 60 tahun dah. Mana lepas 60 tahun tu dah kira bonus dah tu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Tapi kalender hijrah, kalaulah kalender Masihi kita 60 tahun, samalah juga macam umur kita 63 tahun kalender hijrah. Ataupun 62 tahun setengah. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi kalau kita yang belum sampai 60 tahun, jangan kita nak tunggu 60 tahun, belum tahu sampai lagi. Kita kena siap dengan amalan kita, beribadat taat pada Allah. Mana yang ada qada tu cepat-cepat bayarkan hutang. Dan kalau sudah umur kita 60 tahun ke atas,
Dah lah, jangan fikir-fikir lagi dunia banyak sangat. Biarkanlah anak-anak pula lah yang bekerja. Biarlah mereka pula yang mencari rezeki untuk engkau. Engkau dah tua dah. Dah nak balik dah. Apa lagi sibuk-sibuk. Macam itulah dia tuan-tuan ya. Kalau dah lebih 60 tahun, mata pun kurang nampak, telinga pun kurang dengar, maka badan pun dah tak kuat lagi. Tak payah mengadu orang lah, aku sakit, aku susah, tak payah. Memang masa tempoh pun dah nak habis dah. Allah dah bagi cukup lah 60 tahun itu. Subhanallah tuan-tuan ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah penghabisan umur kami dalam taat padamu, ya Allah. Dalam ibadat padamu, ya Rahman. Ampunkanlah kami sekalian salah silap kami yang telah lalu, maupun yang sengaja atau tak sengaja, yang zahir ataupun yang batin. Ya Allah, terimalah doa kami dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mendatangkan pula satu bab lagi, satu perbicaraan lagi, iaitu alamat penghabisan husnul khatimah, iaitu tanda seseorang itu akan mati dalam iman, mati dalam husnul khatimah, mati dalam kebaikan. Apakah tanda-tanda dia? Maka begitulah didatangkan seperti riwayat daripada Al-Imam Tirmizi dan juga Al-Imam Hakim daripada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu. Apabila Allah Taala menghendaki kebaikan kepada seseorang hamba, maka Allah akan menggunakan dia. Maka ditanya pada Nabi SAW, macam mana Allah menggunakan dia ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah akan berikan dia taufik, hidayat untuk dia beramal salih sebelum dia mati. Makna dia terbuka hati dia. Belum dulu tak pernah rajin semayang, sekarang dah rajin semayang. Dulu malas main sunat, sekarang dah mula rajin semayang sunat. Dulu susah nak puasa sunat, sekarang dah rajin. Allah memberikan hati dia tu semangat untuk beribadat, untuk banyak-banyak beramal. Itu tandanya dia akan mendapatkan husnul khatimah, mati dalam kebaikan. Jadi kita pun boleh tanya diri kita, kita boleh muhasabah diri kita. Ini sudah hampir akhir tahun 1441 Hijrah. Bila lagi aku nak berubah? Umur aku makin lama makin pendek. Yang tinggal tu tak tahu berapa lama, tapi mati pasti akan datang padaku. Apa yang aku nak buat? Umur aku pada tahun 1442 Hijrah, aku mesti berubah. Aku mesti bangun tahajud. Aku mesti baca Quran setiap hari 1 juz aku khatam. Setiap hari aku mesti selawat pada Nabi SAW 1000 selawat. Kita kena buat keazaman tuan-tuan. Kita kena buat jadual. Kita macam mana kita buat jadual untuk kita pergi kerja. Pagi pukul 8 kita dah berangkat keluar. Dan pukul 5 kita balik. Dan kemudian kita rehat. Kemudian kita makan. Kemudian kita tidur. Macam itulah jadual kita pula untuk kita beribadat pada Allah. Kalaulah umur kita ni sudah lebih pada 60 tahun. Sudahlah siap-siaplah. Kalau gaji pun sudah tak berapa. Sudahlah duduk rumah ibadat pada Allah. Ada juga orang mengadu, ustaz saya ni bila dah tak bekerja ni badan pun sakit-sakit ya. Kenapa? Sebab biasanya kita ni bekerja, badan kita aktif. Kita katakan kepada dia, tukarkan majikan kamu. Daripada kamu bekerja dengan manusia, sekarang majikan kamu ialah kamu bekerja dengan Allah Ta'ala. Masuk kerja dengan Allah. Macam mana ustaz? Bangun tahajud. Kalau kita hari kerja, kita tak boleh bangun awal. Nanti pergi kerja kita mengantuk. Jadi kalau sekarang kita dah tak bekerja, kita boleh bangun awal pukul 3, 3.30, pukul 4. Kita bangun tahajud. Kita baca Quran. Kita berzikir. Kita doa pada Allah. Dan demikianlah pula lepas pada subuh kita ada wirid-wirid kita. Dan teruskanlah dengan amal-amal salih. Salat duha. Kemudian baca Quran 1 juz 1 hari. Baca selawat 1000 kali dalam setiap hari. Kita baca selawat 1000 kali ya. Jadi ini semua merupakan sebagai persediaan untuk kita balik kepada Allah. Jadi itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila Allah Taala menghendaki seseorang itu sesuatu kebaikan, akan dimudahkan dia untuk dia beramal ibadat. Jadi tuan-tuan, kita bolehlah ya cek dan semak diri kita balik. Begitulah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
di mana daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, apabila Allah Taala menghendaki seseorang itu dengan kebaikan, maka Allah Taala akan hantarkan kepadanya iaitu satu malaikat setahun sebelum dia meninggal dunia untuk membimbing dia, untuk peringatkan dia. Bila dia lalai, diingatkan, ni dosa, ni tak boleh buat, kau ni lambat dah sembahyang, kau bangun tahajud, bangun. Jadi itu Allah Ta'ala akan hantarkan satu malaikat untuk nak membimbingkan dia. Subhanallah, ya. Inilah keuntungannya orang-orang yang diberi keuntungan, yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan sebelum mati kami, supaya kami dapat jadi hamba yang beramal dan ibadat dan taat padamu, ya Allah, sehingga kami mendapatkan husnul khatimah dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehinggalah apabila hamba itu pun mati, maka orang akan berkata, si fulan tu mati dengan kebaikan. Apabila dia pun waktu nak dicabut nyawanya, maka dia dilihatkan kepada dia tempat yang disiapkan untuk dia, iaitu syurga. Maka apabila dia nampakkan syurga itu dengan disiapkan untuk dia, maka dia pun bersegeralah nak keluarkan roh dia daripada diri dia. Kenapa? Kerana sudah nampak tempat dia nak balik, iaitu syurga. Jadi dia pun pulang dengan keadaan senyum. Keluarlah roh dia tu dengan keadaan senyum. Maka disitulah dia pun ingin bertemu dengan Allah. Cinta dan rindu untuk bertemu dengan Allah. Dan Allah Ta'ala pun rindu untuk bertemu dengan dia. Subhanallah. Tetapi sebaliknya pula, apabila Allah Ta'ala menghendaki seseorang itu mati dalam su'ul khatimah, na'udzubillah, mati dalam kejahatan, maka akan diletakkan syaitan setahun sebelum dia meninggal. Diletakkan syaitan sebagai teman dia, yang akan menyesatkan dia, yang akan membawa dia kepada kelalaian dan maksiat. Dan sehinggalah apabila dia mati, orang-orang ramai pun berkata, telah matilah orang itu dengan dosa, dengan maksiat. Na'udzubillah. Apabila sudah hampir waktu dia nak cabut nyawa dia, maka diperlihatkan kepada dia akan neraka yang tempat dia akan balik. Maka dia pun merasa takut, seolah-olah kalau boleh roh dia tu nak ditelan, dia jangan keluar pada badan dia. Begitulah dia keluarlah roh dia tu, mati dia dalam keadaan dia benci kepada kematian. Dia benci untuk bertemu dengan Allah, Allah pun benci untuk bertemu dengan dia. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Janganlah kau matikan kami dalam su'ul khatimah, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita dengar ni semua tuan-tuan dan puan-puan. Kita jangan duk ingat, orang tu lah, orang tu. Tidak. Kita takut diri kita sendiri. Kita akan menghadapi mati ni, kita tak tahu macam mana kita akan mati. Tapi sudah Nabi beri petunjuk. Kalau orang tu yang Allah kehendaki dia akan mati dalam husnul khatimah, dia akan berubah. Berubah apa pada apa? Berubah pada kebaikan. Dia akan mudah beramal soleh, dia akan mudah membuat kebaikan, bersedekah, berkhairat. Begitulah seterusnya tuan-tuan, ya. Faedah. Berkata setengah ulama, di antara sebab-sebab untuk mati dalam su'ul khatimah ada 4 perkara. Walizubillah min zalik. Ada 4 perkara yang membawa seseorang itu mati dalam su'ul khatimah. Jadi kita perhatikan 4 perkara itu atau 4 petanda itu supaya kita menjauhi dia. Pertama, dia beringan-ringan dengan salat. Salat dia ambil ringan. Kadang semayang, kadang tak semayang. Kalau semayang pun di akhir waktu. Kalau semayang pun kelang kabut macam kena kejar hantu. Allah, na'udzubillah min zalik. Dan meminum arak pula, na'udzubillah. Minum arak ataupun mengambil dada, memabukkan dia. Ataupun dia berderhaka pada ibu bapanya. Ataupun dia menyakiti kaum muslimin. Dia membuat orang sakit hati. Dia mengambil harta orang. Dia menipu orang. Inilah 4 perkara. Kalau ada 4 perkara ini, itulah tanda-tanda dia akan mati dalam su'ul khatimah. Pertama, ringan-ringankan solat. Keduanya, iaitu minum arak. Ketiganya, iaitu derhaka pada ibu ayahnya. Dan keempatnya, menyakiti kaum muslimin.
Itulah dia tuan-tuan ya. Kalau sekira ada sifat-sifat itu pada kita, segeralah kita bertaubat kepada Allah ya. Jangan kita teruskan dan kita hentikanlah perkara tersebut. Seterusnya Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala membicarakan pula apabila telah hampirnya ajal seseorang, bagaimana dia diambil nyawa dia, bagaimana dia mati, bagaimana dahsyat sakitnya mati itu. Allahu Akbar. Kesakitan mati itu dinamakan sakaratul maut. Sakarat itu makna kesakitan. Sakitnya maut itu mati. Maka itulah wajaat sakratul mauti bil haqq. Allah Ta'ala firmankan, maka telah datanglah kesakitan mati dengan kebenaran. Maknanya bukanlah perkara yang dicerita dongeng, tetapi betul-betul. Begitulah Allah Ta'ala menggambarkan mati itu akan ada kesakitannya. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah menceritakan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda nak menghampiri kepada wafatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa panas badannya dan dahinya berpeluh-peluh, dan kemudian ada semangkuk air yang di sebelah Nabi. Nabi celupkan tangannya dan kemudian ambil air itu sapu kat muka dia, rasa kepanasan. Kemudian Nabi pun mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Ya Allah, sungguh mati ini mempunyai kesakitan. Begitulah Nabi mengeluh. Nabi, seorang kekasih Allah yang paling mulia sekali, tak ada siapa lebih mulia pada Nabi, pun menghadapi sakaratul maut, iaitu kesakitan waktu mati. Jadi kita ni bagaimana? Allah, itulah kita bimbang tuan-tuan ya. Maka begitulah Al-Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan, tidak ada seorang lagi, aku tak ada harapan lagi seseorang tu akan diringankan waktu matinya setelah aku melihat Rasulullah SAW melalui kesakitan waktu mati. Jadi Sayyidatina Aisyah melihat Nabi sakit waktu mati. Ya Allah, mana kita ni tak ada harapan lah untuk nak terlepas daripada sakit waktu mati. Tapi kesakitan Nabi SAW ni bukanlah kerana Nabi ada dosa. Allah Ta'ala berikan kesakitan waktu mati ni antaranya nak hapuskan dosa kita, antaranya ialah untuk mengangkatkan darjat. Jadi apabila Nabi SAW diberikan kesakitan untuk angkatkan darjat Nabi lagi sempurna lagi. Dan demikian juga dengan rasa kesakitan Nabi waktu sakaratul maut, mengingatkan umatnya akan lebih dahsyat lagi daripada apa yang Nabi rasa. Nabi mendoakan pula supaya semua sakit umat ini diringankan dan dibebankan pada diri Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Begitulah sayangnya Nabi kepada kita tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi beruntunglah kita menjadi umat Nabi SAW. Mudah-mudahan doa baginda Nabi itu dikabulkan. Dan memang Allah kabulkan. Maka begitulah setengah alim ulama mengatakan ada orang diringankan, ada orang masa berat. Begitulah dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, iaitu mengatakan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah mengatakan, aku tidak membenci akan kesakitan waktu mati setelah aku melihat Rasulullah SAW sendiri sakit. Manakala Nabi dah sakit, kita umat ini siapalah yang nak terlepas pada sakit waktu mati. Allahu Akbar. Begitulah dikeluarkan pada Abdullah bin Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan sepotong riwayat daripada Rasulullah SAW, di mana waktu Nabi SAW dalam keadaan kesakitan matinya itu, untuk mengobatkan sakitnya orang-orang yang menghadapi. Maknanya kalau kita sakit dah mati, nak mati itu kita sakit, janganlah kita susah hati. Kerana Nabi SAW pun menghadapi kesakitan mati. Dan begitulah Nabi pernah bersabda, "Lau lam ya'mal ibnu Adam illa lihadza lakana nuwallihu ay ya'mal." Kalaulah anak Adam itu tidak beramal melainkan hanya untuk menghadapi sakratul maut, maka cukuplah untuk dia sungguh-sungguh tekun untuk dia nak beramal untuk menghadapi sakratul maut. Jangan fikirkan neraka, jangan fikir azab kubur.
Menghadapi sakratul maut itu satu ketakutan, sehingga cukuplah sepanjang umur dia untuk dia beramal untuk menghadapi sakratul maut. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi rahimahullah ta'ala mengarangkan satu kitab tentang sakratul maut, sehingga dia mengatakan keseluruh hidup kita ini kalau kita beramal untuk nak menghadapi sakratul maut pun masih tak cukup lagi. Masya Allah tuan-tuan, mana sakratul maut is not easy tuan-tuan, bukan perkara yang mudah. Dan semua kita, tak ada exceptional, tak ada pengecualian, semua kita akan menghadapi sakitnya sakratul maut. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi sakit dunia kita ni, yang ada ni sakit COVID-19 atau apa-apa lagi, ini semua sikit saja, tak ada benda pun, nothing, kalau dibandingkan dengan sakitnya sakratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, ringankanlah kami di waktu sakratil maut ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Dan dikeluarkan daripada Imam Tabarani dalam kitab Al-Kabir, di mana daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna nafsal mu'min takhruju rashhan." Sesungguhnya orang mukmin, dia bila waktu sakratul maut, dia berpeluh kat dahi dia. Dahi dia berpeluh. Dan orang-orang kafir, dimudahkan dia untuk sakratul maut, sehingga keluarlah roh dia itu seperti bunyinya himar. Himarnya, itu bunyi himar. Na'udzubillah min zalik. Itu orang kafir. Dan sesungguhnya orang mukmin itu, apabila dia ada membuat sesuatu dosa, kita siapa yang tak ada dosa, maka akan diberatkan dia dalam sakratul maut untuk mengkafarahkan, untuk menebuskan dosanya. Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala tak mau siksa kita dalam akhirat. Allah nak kita pergi akhirat, masuk syurga. Tapi ustaz, kita ada dosa, Allah kafarahkan, cucikan dosa tu, iaitu dihapuskan dosa tu dengan diberikan kesakitan dengan sakratul maut. Allah. Jadi kalau macam tu, sebelum kita menghadapi sakratul maut, kita bertaubat pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah. Sekalian dosa-dosa kita, minta ampun daripada Allah. Jadi supaya bila kita disambang sakratul maut, dah tidak ada dosa nak dibasuh, dimudahkan kita punya roh kita berangkat keluar dengan tanpa diazabkan oleh Allah Ta'ala. Manakala orang-orang kafir, di mana kalau dia membuat sesuatu kebaikan, walaupun satu kebaikan, akan dibalaskan dengan dimudahkan dia di dalam waktu di sakratul maut, supaya dah dibalas kat dunia. Jadi orang kafir, kadang-kadang kalau kita lihat, ustaz, orang kafir ni senang, kenapa dia senang? Ya, Allah Ta'ala berikan dia balasan. Dia buat baik, ya Allah balaskan dia baik kat dunia. Jadi kebaikan dia, pahala dia, ataupun dia punya kebaikan dia, sudah dipenuhi dah, Allah balas kat dunia dengan keduniaan. Dan kalau ada lagi, tinggal lagi, maka kebaikan dia tu dibalaskan dengan dimudahkan dia waktu sakratul maut. Untungnya orang kafir. Tapi dah tak ada lagi kebaikan dia. Jadi bila tak ada lagi kebaikan dia ke akhirat, yang tinggalnya apa? Yang tinggal hanya dosa. Itulah dia akhirat tu, tempat dia dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Hikmah kenapa ustaz kita orang beriman ni susah hidup dunia. Kita bukan tak salat, bukan tak ibadat, bukan tak bersedekah, tapi masih susah lagi. Itulah Allah Ta'ala simpankan pahala-pahala ibadat kita tu untuk akhirat. Jadi dengan susah kita ni nak cuci dosa, cuci dosa, cuci dosa. Dan kalau tak ada dosa, nak angkat darjat, nak angkat pahala. Besok kat dalam syurga, orang-orang yang masuk syurga pun ada yang menyesal. Ustaz, kenapa pula dia menyesal? Menyesal kenapa? Kerana dia lihat syurga, kawan-kawan dia, saudara-saudara yang tinggi, yang hebat-hebat lagi. Dia rasa, ya Allah, kenapalah aku dulu kat dunia tak beramal? Kenapa aku malas? Aku bangun tahajud tapi buat 2 rakaat, padahal kawan aku buat 10 rakaat. Aku baca Quran tapi baca 1 muka surat, kawan aku baca 1 juz setiap hari. Itulah dia tuan-tuan. Dia menyesal. Kenapa tak sungguh-sungguh dia beramal? Bukan tak beramal, tapi kurang bersungguh. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya. Sebagai peringatan kita bersama.
Dan dikeluarkan daripada kitab Dinuri, daripada kitab Majalisah, daripada Wahib bin Warad mengatakan Allah Ta'ala berfirman, iaitu hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, aku tidak mengeluarkan seseorang daripada dunia yang di mana aku inginkan merahmatkan dia, sehinggalah aku memberikan dia setiap satu kita kata satu dosa dia, dengan dibalaskan dia dengan kesakitan pada badan dia, ya. Dan dikenakan musibah pada keluarganya, dan dikenakan kesusahan, kesempitan dalam hidup dia, dan dikenakan dia kefakiran dan rezeki dia, sampailah semua dosa-dosa dia itu dihapuskan dan tak ada lagi tinggal. Maka kalau ada lagi tinggal sikit-sikit, maka diberatkan dia dalam sakratul maut dia. Oh, Masya Allah. Sehinggalah apabila dia keluar daripada dunia ini, sepertilah anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Itulah hikmah Allah. Kita, tuan-tuan, bila kita nak letak pakaian kita dalam almari, tempat yang baik, kita buat apa? Baju dah kotor, kita basuh dia. Basuh pakai washing machine, tak bersih juga. Pakai bros dawai, kerak. Tak bersih juga, pakai klorok lagi. Kenapa? Nak cuci lah, nak bersihkan dia. Bila dia dah bersih, maka barulah kita letakkan dalam almari kita. Allah Ta'ala nak letakkan kekasih-kekasih dia, hamba-hamba yang beriman dalam syurga. Jadi kalau kita ada sesuatu kesilapan, kesalahan dalam dosa kita, hidup kita ada buat salah, Allah cucikan dia. Cucikan tu dengan dia bagi kita sakit, dengan dia bagi kita rezeki kita sempit, dengan dia bagikan kita ada kesusahan, keluarga kita pun ada kemalangan. Dan begitulah sampai tak ada lagi dosa. Kalau masih lagi sakit baki lagi, waktu sakratul maut pula diperitkan kita, disakitkan kita, sampailah bila roh kita keluar daripada jasad kita, sepertilah seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Hikmah Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kita rasa takutlah ustaz. Yalah, apa nak buat, itu hikmah Allah. Macam kita juga pergi doktor, kita sakit, kita tahu kita sakit. Apa dah bagi doktor bagi kita? Makan obat pula pahit. Kemudian bagi injection, kemudian kena potong pula, kena operate pula. Masya Allah, sakit. Ustaz sakit. Lepas operation pun sakit. Tapi nak selamatkan kau. Sabarlah. Itulah dia, tuan-tuan, kita kata pada orang yang sakit. Macam itulah juga kita pun menghadapi akhir umur kita, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manakala orang-orang yang iaitu Allah Ta'ala, apabila aku nak mengeluarkan seseorang hamba-Ku yang aku nak azabkan dia, nak keluarkan dia daripada dunia yang aku nak azabkan dia, maka aku balaskan kebaikan dia dengan segala kebaikan, dengan diberikan sihat pada badannya, dimurahkan rezeki dia, diluaskan kehidupan dia, dan diberikan keamanan, selamat keluarga dia, sehinggalah tidak ada lagi satu pun kebaikan dia yang tinggal. Kalau masih lagi ada lagi kebaikan dia yang tinggal, maka akan diberikan dia kemudahan dalam sakratul maut dia, sehingga apabila dia keluar roh dia daripada jasad dia, maka tak ada lagi kebaikan dia, maka tempat dia ialah neraka Jahannam. Na'udzubillah. Itulah dia hikmah Allah Ta'ala. Ya, begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Sebenarnya banyak hikmah Allah yang kita tidak mengetahuinya, tapi kita minta Allah mudahkan kita. Begitulah dikeluarkan pada Ibnu Abi Dunya daripada Zaid bin Aslam mengatakan, apabila seseorang mukmin yang di mana apabila seseorang mukmin masih lagi ada tinggal dosa-dosa yang belum dibersihkan, dibereskan, maka akan disusahkan dia dalam sakratul maut dia, sehinggalah apabila sakratul maut dia itu sudah pun selesai, maka dengan itu diadakan sakit pula untuk angkatkan darjatnya dalam syurga. Ustaz, dia seorang baik, Ustaz. Dia seorang ulama, dia seorang ahli ibadat. Kenapa dia sakit? Ustaz cakap kalau ada dosa nak dibalaskan. Sekarang dia baik. Allah nak angkatkan darjat dia. Contohnya Nabi kita SAW. Nabi sendiri pun sakit juga waktu nak meninggal dunia. Jadi itu sebagai untuk angkatkan darjat. Ada baiknya orang meninggal secara tak rasa sakit. Ada juga baiknya orang meninggal ada sakit. Orang yang meninggal ada sakit, ada hikmah yang kita baru dengar. Orang yang meninggalnya tak ada sakit,
pun Allah ringankan kepada dia. Itu pun satu hikmah Allah Ta'ala juga, ya. Itu bahagian masing-masing lah. Dan demikian juga dikeluarkan daripada Ibnu Majah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin itu akan diberikan pahala dengan segala sesuatu kesusahan, sehingga kalau dia sakit waktu dia nak menghadapi sakratul maut. Jangan kata sakratul maut, kalau dia tercucuk jarum pun kat kaki dia akan diberikan pahala. Ini kan pula sakit waktu sakratul maut, akan diberikan ganjaran pahala lagi banyak lagi. Sebab tu kita kena sabar. Kita dalam keadaan susah ni pun kita sabar. Sebenarnya bila kita sakit dalam dunia ni sebagai sekira-kira macam training lah. Macam training untuk menghadapi sakratul maut. Dah sakit-sakit, ya Allah, tak apa, aku sabar. Syukurlah ya Allah, aku nak sakit, nak ampunkan dosa aku. Jadi bila kita sakit dan sakratul maut yang lebih dahsyat lagi, kita sudah dapat rasa, dapat menanggungnya, dapat kita angkat dia, dapat kita menahannya. Kenapa? Kerana kita sudah terbiasa dengan sakit. Jadi sakit dalam hidup ni ada hikmahnya juga, tuan-tuan, ya. Kalau tak ada sakit pun kadang-kadang pun jadi bimbang juga. Kenapa? Sebab bila Allah sayang seseorang hamba, Allah akan bagi dia sakit. Ustaz, macam mana? Allah Ta'ala akan bagi dia cubaan. Iza ahabballah abdan ibtalahu. Bila Allah sayang seseorang hamba, Allah akan cuba dia. Cubaan ini macam-macam lah. Dengan ekonomi, dengan masalah, dengan dalam rumah tangga, dengan kawan, dengan tempat kerja, dan juga dengan sakit. Fir'aun yang di mana dia mengaku diri Tuhan tu, kenapa? Sebab dia tak pernah sakit. Umur dia 500 tahun. Masya Allah, panjang betul usia Fir'aun ni. Fir'aun yang mengaku diri Tuhan. 500 tahun umur dia tak pernah batuk pun tak pernah. Subhanallah. Jadi dia rasa, aku ni Tuhan tak? Dari situlah dia pun buat pengakuan, aku Tuhan yang paling tinggi. Itulah dia Fir'aun. Sebab tu ni, sakit ni juga satu hikmah. Bila kita sakit, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Kan kita ingat Allah, kan bagus kan? Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu orang yang sakit tu beruntung. Kenapa? Sebab itulah tanda Allah sayang pada engkau. Kerana itulah Allah berikan kau sakit, ya. Daripada Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala mengeluarkan sebuah hadis daripada Buraidah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min yamutu bi'iraqil jabin. Orang mukmin tu bila mati, nak meninggal dunia, maka dia punya dahi dia berpeluh-peluh keluar. Kita tengok bila pakcik ni, bila kakak ni, ya dah dahi dia dah peluh-peluh dah. Ustaz datang tengok dah, Ustaz, mak saya ni nak sakratul maut, agaknya dekat mati kan ni. Tapi tengok dahi, memang dah sampai masanya, nak dekat nak meninggal tu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita pun bila mak ayah kita, adik-beradik kita dah macam tu, kita bacakan Yasin. Sebab dalam hadis nanti kita akan sampai babnya, Yasin dibacakan ketika saat orang nak meninggal dunia, dia meringankan akan sakratul maut dia tu, insya-Allah. Ya, itu kelebihannya bacaan Yasin. Dan dikeluarkan daripada Imam Tirmizi dan Imam Hakim daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irqabul al-mayyita 'inda mauti thalathan. Perhatikan seseorang yang hampir mati 3 perkara. Perhatikan. Apa dia? Pertama, dia punya dahi akan berpeluh. Dan kemudian air mata dia mengalir. Air mata mengalir. Kemudian hidung dia pun sedang berkembang. Jadi dahi dia murah. Berpeluh, kemungkinan dia rasa kesakitannya. Kemudian air mata mengalir kerana menangis, kerana merasa kesakitannya, atau kesedihan dia nak meninggalkan keluarganya, anaknya, atau isterinya, atau suaminya, atau ibu ayahnya. Dan hidung dia pun mula kembang, kerana sudah dia tak mula lagi bernafas. Kerana sudah nafas tu sudah mula, kan? Dah mula-mula perlahan demi perlahan. Hidung dia pun sudah mula kembang. Allahu a'lam. Dan itulah tandanya rahmat Allah, kata Nabi SAW. Itulah tandanya rahmat Allah turun kepadanya. Jadi dia akan nanti keluar suara macam orang yang
sakit tekaknya, seolah-olah seorang haiwan yang disembelihnya tercekik dia punya tekak dia tu, dia akan keluar suara macam tu, ya. Demikianlah pula, ya, wajah dia akan mula berubah, warna-warna kulit dia akan mula berubah, dan demikian juga dagu dia tu akan mula putih, bibir dia mula putih, ya. Itu dah mula tanda dia nak sampai akhirnya umur dia tu, ya. Tapi kalau sekiranya dia macam rasa meraung, ya, dia rasa kemudian warna kulit dah berubah, kemudian mulut bibir dia dah putih, itu tanda azab Allah pula yang terkena pada dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau orang mukmin, dahi dia berpeluh, air mata dia mengalir, hidung dia mula kembang, itu rahmat Allah. Tapi kalau orang yang dia akan meraung, menangis, meraung kesedihan, dan kulit dia pun berubah, warna kulit dia mungkin dah berkuning-kuningan, ya. Bibir dia sudah kering, nampak pucat-pucat. Itu tanda azab Allah pada dia. Auzubillah. Minta Allah lindung kita daripada sekalian demikian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Dikeluarkan pada Abu Syaibah radhiyallahu anhu daripada Imam Bahaki bahawa seorang menghadiri seorang saudara dia, anak saudara dia yang akan mati. Satu orang, ya, pergi ziarah lah, iaitu Alqamah. Alqamah ni seorang sahabat. Dia pergi ziarah anak saudara dia yang akan meninggal dunia. Maka dilihatnya dahi dia itu pun berpeluh. Maka Alqamah pun ketawa. Dia gembira. Ditanya orang, kenapa kau ketawa? Maka dia kata, aku dengar Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, seseorang mukmin bila nak keluar roh dia punya dahi dia berpeluh. Itu tanda orang mukmin. Rahmat Allah bersama dia. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau orang kafir, bila dia nak keluar roh dia meraung macam hemar, macam keldai. Itu, ya, orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Jadi begitulah dia, tuan-tuan. Ya, kalau sekiranya kita menghadapi orang yang sakratul maut, kita sendiri pun kalau menghadapi sakratul maut, itulah tanda-tanda kita minta pada Allah, ya Allah, matikanlah kami minal husnul khatimah, ya Allah. Janganlah kau matikan kami minal su'ul khatimah, ya Rahman. Dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Daripada Imam Tirmizi rahimahullah taala mengatakan bahawa Alqamah, sahabat tadi, berkata kepada saudara dia Al-Aswad, kalau aku sudah sampai nak mati, kau ajarkan aku la ilaha illallah, ajarkan aku. Dan apabila telah berpeluh dahi aku, ni kalau aku nak mati, ajarkan aku la ilaha illallah. Dan kalau dahi aku mudah mula berpeluh, beritahu aku berita gembira aku. Dahi kau berpeluh lah, InsyaAllah rahmat Allah sedang turun atas engkau. Nampak, jadi mayat ini pun gembira. Alhamdulillah, Allah merahmati aku. Jadi itulah dia, tuan-tuan, ya. Kita pun boleh amalkan. Kita tengok mak berpeluh, mak mengalir air mata menangis, ya. Itu tandanya. Jadi macam itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi kalau orang yang berpeluh dahi itu gembiralah kita. Kalau air mata dia mengalir, itu tanda dia sedang diturunkan rahmat Allah Ta'ala. Maka berkata Al-Imam Sufyan rahimahullah ta'ala, orang-orang ulama-ulama mereka bergembira kalau sekiranya mayat itu berpeluh. Dan berkata setengah ulama, mayat itu berpeluh, kenapa dahi dia berpeluh? Kerana malu dia kepada Tuhannya. Kerana malu dia kepada Tuhan, dia nak menghadap pada Allah. Jadi dahi dia tu sampai, orang kata, naik ke panas dia, sampai berpeluh dahi dia. Allahu'alam. Ya. Dan begitulah daripada Abi Syaibah radhiyallahu anhu daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad seorang ulama hadisnya besar, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, menceritakan kisah Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, beritahukanlah, berbicaralah kamu tentang perihal Bani Israel, kerana di dalam mereka beberapa perkara-perkara yang ajaib-ajaib berlaku.
Maka Nabi pun mulalah menceritakan ada satu golongan, iaitu satu kumpulan, mungkin 4-5 orang. Mereka pun berkata kepada sesama mereka, mari kita pergi ke perkuburan. Marilah kita solat di sana, minta doa pada Allah supaya hidupkan orang yang mati, supaya kita nak tahu apa yang mereka hadapi dalam waktu mereka mati dalam kubur. Maka rombongan ini 4-5 orang ni pun pergi ke kubur, dan kemudian mereka pun sembahyang sunat 2 rakaat, minta pada Allah, ya Allah, kau bangkitkanlah salah seorang ahli kubur ini supaya kami nak bertanya pada mereka tentang perihal kubur mereka. Maka dengan tiba-tiba keluarlah satu orang yang muka dia hitam, iaitu orang yang di mana warna kulitnya hitam, dan di antara 2 mata dia ada bekas sujud, mana orang sembahyang, orang ahli ibadat. Maka berkatalah si mayat ini, hei, kenapa kamu naknya aku ni? Sampai aku dikeluarkan dari kubur. Maka berkatalah orang ramai ini, kami nak tahu macam mana keadaan kau. Maka dia kata, aku sudah mati 100 tahun. 100 tahun aku dah mati. Tapi kesakitan mati sakratul maut itu masih terasa sampai sekarang. Allah, dah 100 tahun. Ni orang ahli ibadat. Dahi dia tu nampak tanda bekas sujud. Kemudian dah 100 tahun. Kemudian kesakitan sakratul maut. Sampai sekarang masih rasa sakitnya. Allah, macam manalah, ya? Itulah dia tuan. Tetapi itu bagi masing-masing lah. Kita tak boleh cakap lah semua orang kena macam tu. Kemungkinan ada sebab-sebab dia tersendiri. Kita pun tak tahu. Mungkin sebab-sebab kita lain pula. Allah Ta'ala mudahkan. Sebab kita ni umat Nabi SAW. Mereka umat-umat Bani Israel ni umat-umat zaman Nabi-Nabi dahulu. Jadi Alhamdulillah kita umat Nabi SAW. Nabi sendiri minta supaya dimudahkan sakratul maut kita. Nabi sendiri nak tanggung sakratul maut kita punya sakit supaya kita dimudahkan dan diringankan. Itu tak mustahil, ya. Allahu Akbar. Dan begitulah dikeluarkan pada Ibnu Abi Dunya daripada Al-Imam Auza'i, mengatakan bahawa telah sampai kepada kami bahawa orang mukmin akan merasakan sakratul maut sampailah dia dibangkitkan daripada kuburnya. Allah, dia akan merasakan kesakitan sakratul maut dalam sepanjang dia hidup dalam kuburnya sampai dia dibangkitkan daripada kuburnya. Tapi begitulah setelah saya katakan tadi, ya, ini semua masing-masing punya bahagian. Tak semua orang semua sama. Ada orang yang di mana Allah Ta'ala telah habiskan cuci dosa-dosa dia dengan sakratul maut, dan kubur dah tidur semacam pengantin yang tak ada rasa apa pun susah. Bahkan kuburnya menjadi satu taman daripada taman syurga. Apalagi kalau sekiranya dia mengamalkan selawat yang telah kita ijazahkan dalam satu hari lepas yang saya telah sebutkan. Baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummil Habib Al-Aliyil Qadar Al-Azimul Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibacakan 10 kali pagi, 10 kali petang. InsyaAllah bila kita masuk dalam lubang kubur kita, Rasulullah SAW menyambut kita, insyaAllah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jadi mudah-mudahan kita, alam kubur kita akan jadi aman dan sempurna, insyaAllah. Dan begitulah dikeluarkan pada Abid Dunya daripada Al-Imam Hasan Basri bahawa Rasulullah SAW telah menyebutkan bahawa kesakitannya sakratul maut seumpama 300 pedang yang dicucuk pada badan. Allah, 300 pedang dicucuk pada badan, macam mana rasa sakitnya? Begitulah kesakitan sakratul maut. Subhanallah. Tetapi itulah, itu pun bahagian masing-masing. Nabi Musa AS, di mana Nabi Musa AS telah ditanya sewaktu Nabi Musa, bagaimana diriwayatkan bahawa Nabi Musa AS apabila sudah kembali rohnya kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bertanya, ya Musa, macam mana kau mendapati maut? Macam mana kau rasa sakit mati itu? Maka berkata Nabi Musa, aku mendapati diriku seperti seekor burung yang hidup-hidup, yang diletak atas kuali yang panas dan tak mati dan tak nak terbang pun tak boleh. Macam mana perasaan kita? Burung hidup-hidup, kita letak atas kuali yang dibakar panas. Tak mati pula, nak terbang pun tak boleh. Itulah perasaannya, sakitnya Nabi Musa AS. Nabi Ibrahim AS, yang di mana diriwayatkan daripada Imam Ahmad dalam kitab Zuhud,
Yang di mana daripada Ibn Abi Mulaika mengatakan Nabi Ibrahim AS apabila dia bertemu dengan Allah SWT, maka ditanya kepada dia, wahai Nabi, wahai Ibrahim, macam mana kau rasakan waktu mati? Maka berkata Nabi Ibrahim AS, aku merasakan diri aku seperti tali pusat aku ditarik, direntap. Allahu Akbar, macam mana rasa kita? Tali pusat kita ditarik macam baby, tali pusat ini ditarik rentap. Na'udzubillah min zalik. Begitulah dia rasa sakit. Dan kemudian diberitahu pula, itu adalah yang paling ringan untuk kau ya Ibrahim. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang paling ringan. Padahal itu yang sakit. Allahu Akbar. Tapi kalau kita macam mana? Allahu Akbar. Begitulah Al-Imam daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, malaikat-malaikat mereka mengerumuni seseorang yang akan meninggal itu, dan mereka memegang mayat itu. Maka dengan sebab itulah mayat itu tak dapat nak meronta-ronta. Dan kalau mayat itu boleh meronta kerana kesakitan sakaratul maut, dia akan lari daripada tempat dia sakit itu, lari ke mana-manalah, ke padang ke bukit ke, dia akan lari kerana sakitnya waktu sakaratul maut. Tapi mereka tak dapat bergerak kerana dipegang oleh malaikat-malaikat. Macam na'udzubillah, kalau kita sembelih unta ke kambing ke lembu kan, semua sudah diikat pegang kaki tangan dia semua oleh orang ramai, dia sembelih, dia tak boleh nak bergerak, dia terima sajalah. Itulah ibarat kata kita apabila waktu sakaratul maut, malaikat sudah pegang kaki tangan kita semua, kita tak boleh nak bergerak, tapi rasakan kesakitan. Tapi kesakitan tu ada hikmahnya, ialah kerana Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya tuan-tuan dan puan-puan, tapi membicarakan sakitnya sakaratul maut ini memang sangat-sangat menakutkan ya. Memang kita rasa bimbang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abi Dunya mengatakan, Basyaddad bin Aus, seorang sahabat Nabi SAW, iaitu mati itu mempunyai satu kesakitan yang sangat dahsyat di atas seorang mukmin. Sakitnya waktu sakaratul maut itu seperti dia digergaji, dia seperti digunting, dia seperti dibakar di atas kuali yang panas. Dan kalaulah sekiranya dibagi-bagikan sakitnya orang sakaratul maut itu kepada semua ahli dunia, cukuplah semua ahli dunia tak mau makan, tak mau tidur. Kenapa? Kesakitannya. Allahu Akbar. Jadi yang kita nampak kesusahan-kesusahan yang kita ada ni, nampak orang kena bom lah, itulah ini ya, luka berdarah, itu sikit saja kalau dibandingkan dengan sakitnya sakaratul maut. Begitulah kalau sekiranya orang yang dikenakan dengan sakit ataupun kesiksaan sakaratul maut. Tapi tak semua orang macam tu juga ya. Ada orang juga yang di mana Allah SWT berikan keringanan, jadi mana Allah Ta'ala berikan dia berita gembira. Apabila Nabi SAW pada Ubay bin Umair mengatakan, Nabi SAW menziarahi seorang yang sedang sakit, maka Nabi pun mengatakan, tidak ada seseorang yang berpeluh waktu dia sakit itu, melainkan dia adalah telah didatangi oleh seorang malaikat daripada Tuhan untuk memberitakan berita gembira yang di mana anna laisa bi'abadu azab. Lepas ini kau tak ada azab lagi. Jadi kalau kita nampak orang tu berpeluh dahi, sebenarnya dia sudah datang malaikat beritahu pada dia, kau jangan bimbang. Lepas ini, lepas sakaratul maut ni, lepas kau mati ni, tak ada lagi azab untuk kau. Jadi kalaulah sudah dia diberitakan gembira dengan tak ada lagi azab untuk dia, bahkan syurga untuk dia, walaupun sakit yang dia hadapi saat dia waktu sakaratul maut tidak akan menjadi satu kebebanan kepada dia. Kenapa? Sebab dia sudah dapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua mendapat jaminan dari Allah untuk terlepas dari sekalian azab-azab Allah, maupun dari azab sakaratul maut, maupun daripada azab yaumul akhirat kelak, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, memang tak habis lagi kalau saya nak bicarakan tentang apa yang akan berlaku pada sakaratul maut. Tapi insya-Allah kita sambung lagi pada esok hari insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dan insya-Allah malam ini akan ada kuliah saya jam 9 malam, iaitu kuliah keagungan Rasulullah SAW untuk mendapat syafaat Nabi SAW.
Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca selawat pada Nabi 10 kali yang telah saya ijazahkan semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al-azimul jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al-azimul jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al-azimul jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al-azimul jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al-azimul jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al-azimul jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al-azimul jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al-azimul jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al-azimul jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al-azimul jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka dari sini kita.